Ayat yang pertama telah ditafsirkan minggu lepas, menyatakan bahawa tidak menjadi salah dan dosa kepada orang-orang yang mengerjakan haji melakukan perniagaan. Ayat ini diturunkan oleh Allah dengan berlakunya sebab nuzul, sebab turunnya. Kerana menjadi amalan kepada orang-orang jahiliah di zaman dahulu, mereka berpesta, berniaga di Suq Ukas, di Majnaq dan lain-lain. Apabila tiba Islam, mereka nak sambung menjalankan perniagaan dalam masa mengerjakan haji, sebagaimana yang dilakukan di zaman jahiliah. Mereka bimbang kalau perkara ini boleh membatalkan ibadah haji. Lalu ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang malaikat Jibril menurunkan ayat yang dibaca ini, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidaklah menjadi dosa kepada kamu bahawa kamu mencari kurnia, yakni berniaga, dengan memohon rezeki secara berniaga, dengan memohon rezeki daripada Tuhan kamu dengan berniaga. Tidak menjadi satu kesalahan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinafikan bahawa orang yang mengerjakan haji tanpa berniaga lebih afdal. Tak dinafikan. Mereka yang berniaga juga ada kelebihannya, kerana memberi kemudahan kepada orang-orang yang mengerjakan haji. Ada fadilatnya dari segi itu. Semuanya ada kelebihan. Di zaman para sahabat, setelah Rasulullah SAW wafat, pernah ditanya akan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma oleh seorang haji yang mengerjakan ibadah haji. Kerana saya telah berniaga dalam masa mengerjakan haji, adakah ibadah haji saya sah? Lalu Abdullah bin Umar berkata, sebenarnya telah bercanyakan soalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat yang dibaca, menyatakan bahawa perniagaan diizinkan kepada orang-orang yang mengerjakan haji. Fa idza afattum min Arafat, kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah. Wukuf di Arafah menjadi rukun haji. Sekiranya tidak wukuf di Arafah, maka haji tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, waktu wukuf di Arafah bermula daripada gelincir matahari pada hari yang ke-9 sehingga naik fajar hari yang ke-10. Itu waktu wukuf di Arafah. Sekiranya ada orang yang tak sempat wukuf, hari raya haji baru dia safar, maka hajinya hendaklah diqada pada tahun hadapan. Kerana wukuf di Arafah ini rukun haji. Adapun bermalam di Muzdalifah, itu dinamakan wajib haji. Ibadah haji ini dia beza dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain, kalau fardu dengan wajib, rukun dengan wajib, hak tula je. Tapi ibadah haji, rukun, kalau tidak ditunaikan, maka hajinya tidak sah. Adapun wajib, kalau tak ditunaikan, hajinya sah. Tapi kena bayar dam, kena bayar denda, hajinya sah. Itu perbezaan ibadah haji dengan ibadah yang lain. Di mana berada di padang Arafah ini rukun yang penting daripada ibadah haji. Kerana ayat yang dibaca dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj Arafah. Haji itu ialah Arafah. Arafah ini ialah satu padang yang terletak di luar Mekah. Dikenali dengan padang Arafah ataupun Arafat dalam bahasa Arab, Arafat. Mengapa dinamakan Arafat? Perkataan Arafat ini dengan makna pengenalan, pengertian.
Setengah ulama sejarah mengatakan dinamakan padang ini padang Arafat apabila malaikat Jibril mengajar Nabi Ibrahim alaihissalam mengerjakan ibadah haji. Lalu dibawa ke padang Arafat dan Jibril tanya, kenal tak kenal lagi? Ingat molek? Kenal. Arafta. Awak kenal? Tahu? Ibrahim kata, Araftu. Saya tahu. Yang perkataan Arafta inilah. Maka lahirnya perkataan Arafat. Maka padang ini dikenali dengan padang Arafat. Yang kedua mengatakan, sebab dinamakan Arafat kerana para jamaah haji yang datang dari seluruh pelosok dunia berhimpun di situ. Dan mereka berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Berhimpun dengan pakaian ihram. Tidak kira raja, pemimpin, rakyat, kaya, miskin. Bila mengerjakan haji, mesti berada di Arafat. Dalam keadaan memakai pakaian ihram. Dan mereka berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Di mana berkenal-kenalan inilah disebut dalam bahasa Arab dengan Arafat. Setengah ulama mengatakan sebab dinamakan Arafat ialah apabila Adam dan Hawa dihalau dari syurga. Adam dihantar ke Sri Lanka di Bukit Serandi dan Hawa dihantar ke Jeddah. Mereka berpisah dalam masa beberapa lama. Allah menemukan mereka di Arafat. Tempat bertemu semua di antara Adam dan Hawa ketika mereka dihalau dari syurga. Ini mengikut pendapat setengah ulama. Itu dari segi sejarah. Yang pentingnya, wukuf Arafat ini salah satu daripada rukun haji yang wajib ditunaikan. Fadhkurullah indal mash'aril haram. Setelah kamu bertolak turun daripada Arafah dan pergi ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan talbiyah, iaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala kepujian, segala pemerintahan menjadi milikmu, ya wahai Tuhanku. Itu makna talbiyah. Menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya mengerjakan haji. Wa'addin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia supaya mereka mengerjakan haji. Ibrahim kata, nak seru macam mana? Tak ada orang seorang di Mekah masa itu. Tuhan kata seru Ibrahim. Tuhan yang menyampaikan. Lalu Ibrahim menyeru. Setengah ulama mengatakan di atas bukit Qubais, Jabal Qubais, tempat yang ada istana sekarang. Ibrahim menyeru. Maka Allah menyampaikan seruan Ibrahim melalui ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW supaya manusia mengerjakan haji dan umrah. Dan Allah Ta'ala jadikan hati manusia cenderung kepada Mekah. Mereka turun di padang Arafah. Dalam masa Arafah itu hendaklah dibanyakkan doa. Kerana Arafah waktu diperkenankan doa. Bukan sahaja mereka yang ada di padang Arafah, bahkan mereka yang duduk di negeri masing-masing. Pada hari yang ke-9 Zulhijjah disunatkan berpuasa. Kecuali mereka yang mengerjakan haji tak disunatkan berpuasa. Kerana mereka sibuk di padang Arafah berdoa kepada Allah Ta'ala. Waktu diperkenankan doa, mereka yang duduk di negeri masing-masing berpuasa, disunatkan berpuasa. Di mana puasa yang ke-9 Zulhijjah termasuk di dalam hari yang disunatkan berpuasa. Sebagaimana Isnin dan Khamis. Sebagaimana 9 Muharram dan 10 bulan Muharram.
dan bulan Syaban disunatkan berpuasa. Adapun berpuasa di bulan Rajab yang menjadi amalan khusus bagi bulan Rajab itu tidak ada hadis yang meriwayatkannya. Cuma bulan Rajab ini termasuk di dalam Al-Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan berperang. Maka dimasukkan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jangan bulan Rajab saja. Kalau main bulan Rajab saja, itu tidak sabit di dalam hadis yang sahih. Adapun hadis yang disebut dalam kitab mengatakan Rajab bulan aku, Sya'ban Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan aku, itu hadis palsu, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dhaif jiddan, yang terlalu dhaif di sisi ulama hadis. Contohnya puasa bulan Rajab ini kerana dia termasuk di dalam Al-Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan berperang, bukan yang bulan Rajab itu. Digabungkan dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Hari Arafah disunatkan berpuasa. Hari yang mempunyai fadilat dan disebut dengan Al-Yaumul Hajjul Akbar, hari haji akbar. Para ulama mengatakan dimasukkan hari haji akbar itu ialah hari Arafah. Setengah ulama mengatakan hari haji akbar itu ialah hari Nahar, iaitu hari raya haji. Bukannya wukuf Arafah jatuh pada hari Jumaat. Tapi masyhur di sisi orang kita, bahkan banyak kalangan orang Islam, bila wukuf Arafah jatuh hari Jumaat, panggil hari haji akbar. Sebenarnya hari haji akbar ini tiap-tiap tahun. Mengikut istilah Al-Quran, Al-Yaumul Hajjul Akbar ialah hari Arafah. Dan mengikut satu riwayat, ialah hari yang ke-10 daripada Dzulhijjah. Bukan semestinya hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Dengan tidak dinafikan hari Jumaat itu ada fadilatnya, maka menamakan wukuf Arafah hari Jumaat hari Haji Akbar itu salah, tak kena dari segi istilah Al-Quranul Karim. Walaupun semua kita menyebut hadis sekaligus, hadis itu hadis yang tidak sahih, hadis yang dhaif, yang tidak menjadi dalil dari segi hukum syarak. Jadi Arafah mempunyai kelebihan. Kemudian setelah berada di Arafah, disunatkan terus sehingga jatuh matahari, bertolak pergi ke Muzdalifah. Dari segi fadilatnya, sembahyang jamak di Muzdalifah, jamak takhir, sembahyang maghrib dan isya di Muzdalifah, itu yang lebih afdal, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi SAW. Tetapi sekarang ini susah, kerana orang terlalu ramai, kenderaan terlalu banyak bersesak-sesak. Petang terpaksa bertolak dah ke Muzdalifah dan pergi ke Mina. Dan bermalam di Muzdalifah ini, mengikut mazhab Syafi'i, mestilah masuk separuh malam. Kalau tak masuk separuh malam, maka kena dam dalam mazhab Syafi'i. Zaman dulu boleh buat, sekarang ni macam mana nak buat? Orang terlalu banyak, bah pakai berjalan terus, tak kira separuh malam, maghrib pakai berjalan terus, tak singgah. Dalam perkara ini, kita mengikut mazhab yang lain. Mazhab yang lain mengatakan bahawa tidak menjadi masalah asal malam sudah. Mazhab Syafi'i wajib kena singgah. Ada mazhab mengatakan tak singgah pun tak apa, lalu saja, sudah cukup. Oleh kerana sudah menjadi darurat, jemaah haji terlalu ramai, terlalu sesak, tak boleh nak berhenti di situ. Maka tidak menjadi salah kita bertaklid dengan pandangan mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. Kemudian mengikut Al-Quran, fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka sebutlah kamu akan Allah indal masy'aril haram. Al-masy'aril haram ialah di Muzdalifah, tempat Nabi kita Muhammad SAW berhenti, didirikan masjid di situ. Ada masjid. Kalau nak afdal, duduk di masjid itu dan berzikir, sebut nama Allah dengan talbiyah, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan takbir, apa saja yang dinamakan zikir. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin.
Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya, dengan memujinya, kerana bersyukur sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Sebelum Islam kamu menyembah berhala. Kamu melakukan kerja-kerja jahiliah. Dengan hidayah daripada Allah, yakni dengan petunjuknya, kamu menjadi orang Islam. Di mana nikmat Islam satu nikmat yang sangat besar. Tak boleh dibanding dengan nikmat yang lain. Oleh kerana itu, puji dan pujilah Allah. Dengan menyebut namanya, dengan ingat kepadanya. Kerana dengan petunjuk Allah kamu jadi Islam. Kalau tidak dengan hidayah Allah, kamu jadi kafir. Iblis yang beribadat bertahun-tahun di langit jadi kafir, tak dapat hidayah daripada Allah. Walaupun tengok syurga neraka. Ulama-ulama ahli kitab yang tahu berkenaan dengan Nabi SAW dan berhimpun di Madinah untuk tunggu Nabi akhir zaman, hanya sedikit saja yang dapat hidayah yang beriman. Banyak yang tak beriman. Ada di kalangan orientalis barat, yakni orang yang bukan Islam dari Eropah, yang mengaji Islam. Ada di antara mereka yang hafal Quran. Ada di antara mereka yang boleh bertutur dalam bahasa Arab dengan fasih. Ada di antara mereka yang boleh mengarang kitab, tapi tak masuk Islam. Dia karang kitab berkenaan dengan Islam, tak masuk Islam. Ada juga yang masuk Islam. Yang masuk Islam ialah yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kita jangan berasa pelik. Pasal apa dia mengaji agama tapi tak berjuru. Pasal apa dia mengaji agama tapi tak berpegang agama. Ini masalah hidayah. Hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kita naklah sedar bahawa petunjuk hidayah ini yang paling mahal dalam hidup kita. Tak boleh banding dengan segala nikmat yang lain. Oleh kerana hidayah ini daripada Allah, maka sebut Allah banyak-banyak. Kerana dengan petunjuk hidayahnya lah kamu menjadi Islam. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Selain daripada itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat ini turunkan bersempena dengan pendapat adanya di kalangan orang-orang Mekah bila mereka mengerjakan haji, mereka tak berhimpun bersama dengan orang ramai duduk tempat lain. Kerana mereka orang Mekah dah. Dia bangga kerana dia orang Mekah dah. Dah beralih Mekah dah Mekah. Kalau dah wukuf di Arafah, jawab dia haji tak sah. Tak belajar orang Mekah orang mana. Kalau orang duduk di Arafah, dia duduk kemah di Bira tu. Tak masuk dalam padang Arafah. Ataupun tak pergi di Muzdalifah, maka dia tidak menunaikan wajib haji. Maka Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas." Kemudian hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah sebagaimana bertolaknya orang lain. Kamu kena ikut orang lain lah. Ini perintah daripada Allah. Ketika mengerjakan haji wada', haji selamat tinggal, Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah daripada aku cara ibadat haji kamu. Bila dengar Nabi nak pergi haji tahun itu, maka berduyun-duyun orang Islam dari seluruh pelosok Semenanjung Arab dengan kenderaan masing-masing nak pergi haji. Yang belum tengok Nabi nak tengok Nabi. Ada di antara mereka nak tengok ibadat haji yang betul. Ini berlaku tahun yang ke-10 Hijrah. Tahun yang ke-9 bermulanya wajib haji, Nabi tak pergi Mekah. Nabi suruh Abu Bakar pergi. Kerana pada masa itu masih lagi bercampur aduk dengan orang-orang Arab yang kafir, yang belum Islam.
Macam-macam jenis. Perempuannya pakar tak senonoh. Pergi haji juga. Bahkan menjadi amalan jahiliah. Mereka mengerjakan haji. Mereka tawaf di Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Abu Bakar pergi tahun itu mengisytiharkan. Tak dibenarkan bertelanjang. Tak dibenarkan lagi mengerjakan amal jahiliah. Dan Sayyidina Ali dia arahkan supaya ikut Abu Bakar membaca surah Bara'ah, mengisytiharkan bahawa selepas itu orang kafir tak dibenar lagi masuk ke Mekah. Maka tahun yang ke-10 Rasulullah SAW sendiri mengerjakan haji, diikut oleh lebih kurang 100,000 para sahabat. Dan Nabi bersabda, khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Di mana wukuf Arafah dan bermalam di Muzdalifah ini dilakukan oleh Nabi SAW. Mesti dah dilakukan. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek kamu. Setengah ulama mengatakan sebagaimana anak menyebut mak dan ayah dia. Asal perkataan abah ini mak dan ayah, bukan nenek moyang. Setengah ulama menafsirkan nenek moyang kerana mereka berbangga dengan nenek moyang mereka. Setengah ulama menafsirkan sebagaimana anak-anak sebut mak dengan ayah dia. Bila susah tadi sebut mak dengan ayah. Begitulah keadaan kamu dengan Tuhan kamu. Setelah kamu selesai mengerjakan ibadat haji. Bukan sahaja ibadat haji, termasuklah juga ibadat-ibadat yang lain. Sebaik saja kita mengerjakan ibadat, masa itu diperkenankan doa. Diperkenankan istighfar. Mempunyai fadilat. Maka hendaklah berwirid, berzikir, berdoa selepas mengerjakan ibadat. Walaupun perkara ini sunat, ini tidak wajib, ini sunat saja. Tetapi ambillah peluang daripada fadilat. Dan Nabi kita SAW mengajar selepas sembahyang berzikir. Dia antaranya mengajar supaya beristighfar. Beristighfar. Sebab di Muzdalifah dia ajar wastaghfirullah, beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Istighfar ni maknanya minta ampun daripada Allah, istighfar. Sebaik-banyak istighfar yang diajar oleh Quran. Quran meriwayatkan Nabi Adam alaihi salam beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar daripada Quran. Ataupun istighfar yang diajar oleh Nabi SAW. Astaghfirullah. Itu saja astaghfirullah. Ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini juga istighfar yang diajar oleh Nabi SAW. Diriwayatkan barang siapa istighfar ini, dia ampunkan dosanya. Walaupun dosa itu besar kerana lari di medan perang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga orang baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu kau dhaif. Tak salah tapi kau dhaif. Kau yang asrah dalam ilmu nahwunya ialah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kerana al-hayyul qayyum menjadi sifat kepada Allah. Astaghfirullah. Bila Allah bagi di atas, maka al-hayya al-qayyuma bagi di atas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahawa al-hayyu Allahu. Al-hayya yang maha hidup. Al-qayyum yang berdiri. Al-hayy al-qayyum ni sifat kepada Allah. Maka dia mengikut baris Allah tu. Kalau Allah baris di atas, maka dia baris di atas. Kalau Allah tu baris di bawah, maka dia baris di bawah. Kalau Allah bagi di hadapan, maka dia bagi di hadapan. Baca bagi di hadapan pun tak salah, tapi kau dhaif. Kau dhaif, tak mengaji nahwu. Orang kata mengaji nahwu, dia takwil macam-macam takwil lah, tak apalah. Tak jadi salah makna.
Dan di antara istighfarnya ialah dikenal dengan Sayyidul Istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dikenali dengan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar yang diajar oleh Nabi SAW, dan Nabi bersabda, barang siapa yang membaca penghulu istighfar ini, kalau dia baca malam hari, dia mati malam itu, dia masuk syurga. Kalau dia baca siang hari, dia mati siang itu, maka dia masuk syurga. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis yang sahih. Istighfar ni macam-macam. Banyak istighfar yang diajar oleh ulama'. Tetapi yang sebaik-baiknya beristighfar dengan istighfar daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, istighfar bahasa Melayu berapa Tuhan reti juga. Ya Allah, ya Tuhanku, apa segala dosa aku. Faham gitu je. Orang Cina cakap Cina. Orang putih cakap orang putih. Tak jadi salah. Yang baiknya biar kita tahu makna. Yang pentingnya dengan khusyuk. Bila khusyuk mestilah dengan tahu makna. Istighfar masa di Muzdalifah, masa mana-mana, termasuklah lepas sembahyang. Berzikir selepas sembahyang. Nabi mengajar lepas sembahyang berzikir macam-macam riwayat. Di antaranya Nabi mengajar supaya tasbih, tahmid dan takbir 33 kali selepas sembahyang sebagaimana menjadi amalan. Dan macam-macam bacaan lepas sembahyang diriwayatkan daripada Nabi, itu sunat saja. Dan mengikut amalan biasanya, masing-masing ikut pandai nak baca. Tapi kalau tak erti, baca ramai-ramai tidak menjadi salah, tak jadi haram. Tetapi yang sesungguhnya ialah masing-masing baca dengan khusyuk. Itu yang terbaiknya. Begitu juga lepas kita berpuasa, waktu berbuka, disunatkan kita berzikir dan berdoa. Waktu berbuka, waktu diperkenankan doa. Begitulah juga selepas mengerjakan ibadat haji. Maka sebutlah Allah banyak-banyak.